nampak. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita continue kita punya presentation dengan public service environment. So, kita mula dengan Darwisha. Okay, Darwisha, you can start. Assalamualaikum, nama saya Dawisha. Saya punya brief proposal adalah kumpulan public service environment. So what is public service environment? Public service environment is a service provided by government to people living within its jurisdiction. Ataupun dia financing private provision of services. So services yang people nak dan perlu. Okay, so saya punya client profile which is Hercules Hijabis Hair Salon, which is bertapak di location is at the Multi Mall, unit nombor L220 tingkat 2. So, saya punya project brief adalah Hercules Hijabis is a hair salon where female celebrities, socialities, expertise and all walks of life for a bouncy great hair. Their intention is to open this hair salon for Muslimah women. So, Hercules Hijabis ni dia punya maklumat pertama untuk buka hair salon ni untuk Muslimah, untuk orang Muslimah. So, dia punya project issue dia adalah there's no friendly space planning that provides for Muslimah and Muslim in the same space. So, issue dia yang di mana sekarang ni memang betul sekarang dahulu tiada kedai gunting yang di mana untuk Muslimah people, but nowadays there's a separate hair salon where Muslimah can go. But I want to propose where hair salon can provide a friendly space for Muslimah and Muslim in the same space. So for the goals and objective is to constructing an environment that Muslimah and Muslim can be in the same space without violate the Sharia, without the Islam punya Syariah. So the target audience is Muslimah and Muslim, age in all age, which is children, teenager, young adult and elder. So the project review is for this project I want to make a new design where the environment is suitable for both Muslim and Muslimah. So design approach is theology into geometric. Harmony is because Muslimah dan Muslim, so jadikan satu harmoni. So I want to make a privacy, so I want to make a private space for Muslimah. So theology geometry is I want to make a design where it focus on geometric Islam. That's all. Hello, Assalamualaikum. Hello. You punya site ni dekat mall? Saya punya site kat mall. Dekat mall, okay. So, I think you punya ni tak ada masalah. Cuma tajuk dekat atas je lah. You kena direct terus sebenarnya. Direct. Contoh, you punya ni site asal memang you punya klien ni lah kan? Memang betul, saya ambil klien betul. You upgrading ke apa ni? Saya upgrade space yang di mana Muslimah and Muslim can be together in one space. Asal dia memang Muslimah kedai salon saja. lah. Asalnya memang kedai hair salon. So you tulis kat atas ni. Atas ni adalah propose upgrading propose upgrading design for hair salon bla 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 kena tulis macam tu, bukan tulis what public service environment no. Tulis terus proposal terus tulis project you nama apa, okay? Yang lain tak ada masalah lah. So far design approach pun tak ada masalah. Site okay lah sebab you upgrading kan. Okay, I rasa tak ada problem kot. So you ada soalan ke? Betul ke mana saya rasa macam kurang je. Ha? Saya rasa macam kurang.
kurang, tak Tak adalah, okey tahulah. dah. Cuma itulah you nak tahu you punya, kena make sure siapa you punya target market tu lah. Sebab yang ni tak clear you highlight gambar target market you ni, kan. Cumanya kalau you punya site ni dalam mall, kena bangunan apa, katanya mall ni Melawati Mall, kena tunjuk level berapa, kan. Okay, building dia tu okay, dah tahu nampak dah ni. Level berapa, adakah you pilih level, tapi level you tu of course lah yang asal dia memang hair salon lah, kan. Betul. You kena tengok juga walaupun dia hair salon, nak kena tengok dia punya, dia kadang-kadang bila dekat mall ni, dia ada tempat dia tau yang sepatutnya hair salon ni duduk lah. That's why dia ada level-level, selalu makanan bahagian bawah. Actually dia tak nak kat pakaian dekat mana, dia lain tau. Macam kalau macam dia dekat dengan tempat makanan, dia takut macam kalau you jual baju, nanti baju ni dia jenis absorb bau, kan. So dia akan create bau lah dekat baju tu, tak elok, cepat rosak ke whatever lah, kan. Dia kadang-kadang banyak tempat yang banyak sangat apa tu, macam wap air ni, kan. Kadang-kadang tempat yang produce banyak wap air ni, dia nak cuba elak daripada tempat-tempat yang untuk yang dry area, takut rosak certain material, kan. So kena tengok juga yang you punya saingan tepi-tepi dia. Nak tahu lah ni, yang kalau ikut gambar ni ada warna hijau, oren ni kedai apa ni. You kena identify lah. Kedai apa yang warna hijau ni, oren ni apa, purple apa. Cuba you zoom tak sikit. Zoom sikit kat side tu boleh tak? Okay, boleh. Cuba zoom sikit. Nak tengok yang dekat level tu. Mana side bawah-bawah sikit. Okay, yang hijau ni apa ni? You buat yang colour-colour dekat level tu ni. Okay. So dia bahagian hijau, bahagian orange dengan purple, dia menunjukkan wing. Sebab Melawati Mall dia ada wing. Ada wing kanan, wing kiri dan wing tengah. Okay. Tapi Melawati Mall saya pernah pergi banyak kali sebab Taman Melawati is my house area, kawasan rumah saya. So I know lah dia punya kedai-kedai dia dekat floor mana. So floor tu dia memang tak ada kedai makanan langsung. It's just macam ada Toys R Us, ada MPH, kedai-kedai dry area. Kedai makanan. So paling kurang you nak kena tahu lah dia punya jiran. Kalau macam ni clear lah MPH, Toys R Us, kan. So yang lain-lain nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni apa? Nak tahu bila you buat market analysis, you nak kena tahu orang sekitar dia tu apa. Okay, so you kena identify lah apa, jual apa. Contoh you colour, contohnya katakan kalau dia jual retail, you colour apa contoh. Kalau macam orang lain, kalau orang lain dia nak kena identify residential semua, kan. Kalau macam you nak kena identify type of you punya jenis business you. Kalau retail macam specialized shop apa, kita nak tahu adakah kita punya location ni sesuai ke tak dah kat sini, kan. Sebab selalunya orang nak pergi hair salon ni, selalunya orang keluar nak sambil-sambil buat apa. So kita nak kena tahu juga jiran-jiran kita kat situ. You faham tak? That's why kita terus nak tackle klien kita je lah. Kalau macam SSM ni saya rasa dia macam decoration punya tempat, kan. Betul. So dia selalunya kalau orang nak pergi potong rambut, dia sambil-sambil tu dia nak apa buat aktiviti selalu. Kalau macam you keluar gunting rambut, you nak sambil-sambil buat apa? Hari tu saya gunting rambut selalunya macam cari barang, alang-alang macam tu lah. Pergi makan. So kalau macam tempat gunting rambut you ni macam lelaki perempuan lah. Lelaki dan perempuan ke you punya hair salon ni? Hair salon ni Muslimah saja. Muslimah saja. Saya upgrade untuk Muslim and Muslimah can be in one space. Maksudnya lelaki juga sekali ke? Muslim tu? Yes. Lelaki sekali. Muat ke dalam ni? Muat ke? So far sekarang Muslimah saja. So far sekarang Muslimah saja. Itulah, adakah sesuai you nak gabung sekali tu Muslim dengan Muslimah?
muat ke satu lot ni je? You nak gabung sekali letak dalam ni? Tu saya punya question lah yang pertama kan. Adakah you perlukan 2 lot ni ke 20 ke 21? Contohlah kan. And then apa lagi nombor yang lain ni yang tepi ni ada macam ada escalator naik SSF kan. Yang lain ni saya tak tahu, saya tak habis nak analyse lagi dia punya karakter tempat ni sebab belum analyse lagi kan. Ini ada kids. So selalunya kalau macam family people yang datang bawa anak, so dia nak potong rambut. So macam mana tu, nak tinggal kat mana anak dia tu, ada tempat ke? Contohlah dekat tak dengan benda-benda macam tu. Selalunya kalau macam perempuan dia datang ke sini, selalunya kemungkinan dia akan bawa anak ke kan. So adakah yang jenis macam tu under you punya target market kan, ataupun you punya target market siapa, remaja ke je kan, contoh, ataupun macam mana, yang itulah kena identify lah you punya target market tu. Madam, contohnya lah kan, sebab 21 tu, okay, kan kedai dia kan dekat 20 kan Madam? 21 tu actually dah ada kedai dah. Kedai orang lain. So and then Madam bila question lah muat ke tak untuk muat ke tak kalau Muslim atau Muslimat in one space. Kalau contohlah kalau tak muat, saya propose baru yang di mana saya buat ruang di mana kanak-kanak boleh stay. Macam kan bila Madam borak kata kan bila perempuan kan mesti ada bawa anak kan. Macam tu. You kena identify lah problem tu. Kadang-kadang saya pun pergi potong rambut. Kadang-kadang saya sambil keluar tu saya nak beli-beli barang dapur. Sambil tu saya pergi ni kan. So saya bawa lah anak saya sekali. So problem dia kadang-kadang saya bawa anak macam tak ada tempat nak saya letak anak saya. Kadang-kadang kacau saya nak potong rambut macam tu kan. So kalau dia ada satu ruang yang you boleh tempatkan you punya anak dia main, dia leka kan. So why not kan? Proper lah, tak adalah kacau-kacau. Kita pun risau nak potong rambut lagi. Takut dia keluar merata-rata mall kan, hilang pula tu kerja. Ataupun kadang-kadang saya macam kalau memang kat luar tu sekitar atas atau bawah ada tempat yang macam boleh tinggal anak untuk main dekat playground kan, yang ada orang jagalah, yang bayar punya. Kadang-kadang saya pun juga dekat mall ada lah kan. Kalau dekat kena identify lah juga tu. Maksudnya dekat ke tak dengan tempat yang macam tu untuk ditinggalkan. So kena identify lah benda tu maksud saya. Dia tak semestinya you buat kat dalam mall you tu, tak dalam you punya space tu kan. Tapi maybe kalau you kena consider juga ada tak kat level lain yang that area. Faham? Untuk you secure lah kalau let's say macam family people yang under you punya target juga kan. Sebab bila cakap pasal muslimah luas tu kan. Betul. And then kadang-kadang kalau macam you target woman ni, kadang-kadang remaja dia tak suka pergi tempat yang macam ada woman dengan anak-anak semua ni. Betul. Lepas tu pula kalau macam you target orang yang macam mak datin, dia macam dia prefer ada dia punya kelas-kelas dia nak pergi potong rambut kan. So apa you punya target kalau macam remaja ni dia suka potongan moden semua ni kan. APT ke apa ke kan, kalau untuk cut dia punya hair. So nak tengoklah apa lagi sebab you pun biasa potong rambut. So you agak-agak apa macam problem kan. Apa yang menyebabkan, tanyalah interview mak you, kakak ipar you ke kalau ada kan. Makcik-makcik sebelah jiran, tanya lebih kurang survey dia. Kalau pergi potong rambut agak-agak apa yang isu dia, suka ke ataupun rasa ada problem ke kan. You interview kawan-kawan kelas you pun boleh kan. Macam you buat satu survey form, you edar lah atau baru you ada tahu dia punya problem apa kan. Sebab ini macam basic semua orang ni, you edar lah dekat orang-orang apa problem, requirement, needs dia. You buat satu survey, you got the survey lah. Daripada survey tu baru you boleh rumuskan apa benda
Bukan you sajalah, yang lain-lain pun. Yang mana yang of course ada dari you punya target dalam saudara mara you, dalam jiran-jiran you pun dah okey sebenarnya. Untuk dapat roughly survey lah kan. Betul. Tapi soalan tu biar tepat lah tanya tu kan. Biar cover clear. apa yang you nak. Okay. Alright, madam. Alright, okay. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada dah. So site ni okey madam? Site tu okey je. Alright. Kejap. Amal udah kelas. Ada kelas. Alright madam. Next apa? Dawisha. Ina. Ina. Okay, Ina. Ina can start you punya ni presentation. Nurina, are you here? Tengah settingkan jap kot. Okay. Hello. Okay, Nurina, you can start. Boleh dapat skrin saya tak? Dapat. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurina binti Mahad. So, saya nak propose design untuk public service environment. Saya ambil library. So, first, what is the public service environment? Public service is a service intent to serve all member of community. It is usually provided by government to people living within in jurisdiction, either directly or by financing provision of service. The term is associated with a social consensus that certain service should be available to all regardless of income, physical ability or mental acuity. So project brief, project issue saya, technical requirement. Librarians needs help to come up with digital library to make books more accessible. Such training is not easy to find. They also require understanding the current trends in research so that they can help others out in the sector. Saya upgrade dia punya problem issue dia ni, saya saya tambah ikut trend sekarang, maksudnya lebih banyak penggunaan teknologi sekarang, modern technology. So to upgrade the libraries to the new library with a modern system. So project brief, the project site is located in the middle of the city of Melaka, which is in a crowded area and where it is surrounding filled with residential area of park and village. Kawasan site ni dekat dengan kawasan perumahan, perkampungan dengan dia memang betul-betul depan main road and sekitar dia memang banyak residential. Lepas tu target audience saya lelaki dan perempuan. Saya target children, teenager, young adult and elder. So semualah boleh datang library ni. So objektif saya to attract the attention of the public. Alamak Kejap madam. Okay, sorry madam. Objektif saya to attract the attention of the public and encourage people to fill their free time with beneficial things, facilitate the process of information retrieval with current technology, for example, information related to history and so on. Saya punya design approach incorporate the lighting, create a variety of work area and space, make space flexible, integrate technology and Wi-Fi access, take a cue from the coffee shop. Library saya ni, saya nak buat sekali bahagian bawah tu, tingkat bawah tu saya nak buat tambah coffee area lah. Macam cafe kecil dekat situ.
Okay, ni key plan saya. Shop block tu dekat Jalan PNBP 2, Pusat Niaga Seksyen 4, mungkin Bukit Baru. Tu je madam. Okay. Assalamualaikum. So you nak buat macam hypermedia library lah macam tu. Maybe you boleh research dekat you carilah Google hypermedia library yang saya tahu ada dekat Subang Jaya kot. Subang Jaya dia ada banyak hypermedia library. So dia buat dekat shop lot lah. Dia buat kat shop lot di mana dia untuk komuniti sekitar. Dia library untuk komuniti, tapi saya tak pasti tempat you kat Melaka tu dah ada tak library komuniti ke belum. Saya tak tahu sama ada dekat ke tak yang komuniti punya. Dekat So area memang tak ada library lagi lah. tak ada library Memang lagi. tak ada. Dia dekat So you punya klien siapa? Klien you tu nanti? Klien saya tu saya ambil through to cafe juga. Truly to cafe. Cafe site tu. Saya ambil site tu juga jadi klien saya. Kedai tu. Dia macam mana pula the cafe tu nak boleh jadi library? Dia selalu kalau library ni dia sama ada dia bawah majlis perbandaran ke macam tu. Kalau macam dekat yang library hypermedia library dekat Subang Jaya tu dia bawah majlis bandaran Subang Jaya MPSJ. So you selalunya you kena connect kalau you nak buat public library macam tu, better you connect dengan yang memang ada lah macam majlis bandaran ke. Tapi kalau you macam you nak connect dengan cafe macam tu, maybe you boleh create macam something like novel center ke macam tu. You boleh jadi sekali dengan cafe kat bawah tu, tapi dia punya main tu adalah macam macam ada you punya senior dulu pernah buat novel center tau. You macam dia tempat novel-novel je kumpul kat situ, and then dia boleh beli dan juga dia boleh sewa. Dia boleh sewa kat situ, dia boleh sambil baca, dia boleh sewa. So maybe you boleh buat something like that lah, macam novel center ke macam tu. And then ada juga macam ada setengah penulis tu you nak pergi launching buku dia boleh pergi situ ke. Yes. So saya tak pastilah tempat you ni kalau macam dia betul-betul center community, okey lah. Kan selalu macam orang baca novel ni kan tempat yang relax kan. Tapi tempat you ni ada tak macam kolam ke apa ke sikit environment sekitar, tak ada? Tak ada. Dia banyak kalau tak tasik ke apa macam tu sesuai sikit. Kalau start yang ada karakter lah, sebab orang boleh kadang-kadang orang sewa buku, dia akan lepak di sekitar tempat-tempat macam tu untuk baca. Ada juga kan. Nampak view dia tenang kat luar. Environment yang lebih tenang lah. Kalau dia dekat Taman Tasik is better. Kalau macam kalau macam ni, kalau tengah-tengah macam ni hypermedia library sesuai, tapi cumanya klien you tu kena tukar kepada ni lah Majlis Bandaran Melaka ke klien dia. Contoh macam tu lah kan. Klien dia buat lah library saya tu tukar kan. Klien you tu ambil Majlis Bandaran Melaka ke kan. So dia buat apa tu maksudnya community punya ni pergi ke situ lah. Faham tak? Tempoh. Lepas tu you create kalau macam yang you study dulu lah hypermedia library tu, dia macam ada drop off books punya tempat, di mana kalau macam orang pinjam dia boleh nak hantar, dia terus ada satu box yang dia boleh drop off kan. So you study. Ada juga library dekat Singapura. Kalau macam Singapura dia buat library dia dalam mall. Ada juga. Sebab dia nak target dia, sebab remaja susah nak pergi macam dia nak sebab remaja banyak sekarang ni tu pergi ke mall kan. So dia nak attract orang pergi library, dia buat dekat mall. Ada juga. So tengoklah kat tempat you ni. Tempat you rasa sesuai dekat dengan institution, dekat dengan residential, okey lah. Banyak you nak tackle. Pada satu lagi public transport. Kena dekat dengan public transport. So maksudnya barulah remaja tu boleh turun kat situ. Nak buat discussion ke whatever lah.
Faham Faham? So macam tu lah. So you punya ni selalunya kalau nak buat library ni dia kena besar lah sikit. You kena ambil Dua shot lot. dua shot lot kot. Baru sesuai. Kan? You berapa tingkat ni? Ada 3 tingkat Ni ada 3 tingkat. Oh, 3 tingkat. 3 tingkat pun boleh kot. Tapi nak naik ke atas tu dah penat sikit kan? So kalau macam saya ambil 2 shot lot, ambil 2 tingkat je. Kat atas tak payah beli? Kat atas tu macam you istihar dia punya office je lah. Boleh juga you ambil kan? Maybe you ambil maybe you boleh ambil satu shot lot. Lepas tu satu lagi sebelah yang bahagian bawah je you ambil. Macam 1.5 macam tu kan. Yang atas 2 lagi tu you tak payah kacau lah. Itu orang lain yang nak sewa. Macam tu. You ambil satu bahagian apa tu? 3 tu. Cuma bahagian atas sekali tu you istihar lah yang kat atas sekali tu mungkin separuh tu office kan. Separuh lagi tu mungkin buat macam tempat meeting ke whatever lah office dia kan. Mungkin you tak payah kacau kan. Mungkin you design untuk tengoklah mungkin 2-3 kira 3 ruang lah kan. So yang bawah sekali tu saya ambil dua-dua belah lah. Dua-dua shot lot tu. Yang bahagian bawah sekali. Saya ambil dua-dua lah. Bawah sekali tu ambil 2 lah. Yang atas je yang saya tak kacau. Saya kacau satu je. Maybe lah ataupun you nak ambil 2 yang atas je. Maybe you nak ambil sampai level 2, maksudnya tingkat bawah 2, tingkat first floor 2. Atas sekali tu you biarlah orang sewa. Boleh juga. Siapa nak sewa kat atas tu? Siapa nak sewa? Tinggi nak naik. Dua macam ni Saya rasa sewa the whole building kot kan. Satu building tu okey kot. 3 lot tu boleh juga. 3 tu je. Luas dah tu rasanya. Satu kira macam satu lot tu lah. Daripada tingkat ground floor sampai tingkat 2 tu. So tak yang kacau yang sebelah punya lah. Tak payah sebelah boleh kot. Ambil satu boleh kot. Luas kot. Berapa dia punya. Saya tak tahu you punya peluasan total berapa. Saya nanti you tak buat pergi lagi madam. Itulah masalah. Tak apa, nanti you pergilah buat site analysis nanti. Try boleh pergi ke musim PKP ni? Tak lah. Tu saya kerja ni tu. Macam tu mana nak pergi tu? Kan saya nak pergi start minggu ni. Macam kacau minggu ni punya ni kan. Sebab saya rancang minggu lepas lah. PKPB ni dia macam barat je lah. Kalau macam dia dekat dengan rumah you, saya rasa tak ada masalah. Kalau macam kedai tu dia buka kan, minta kebenaran je lah. Cuma dia kena deal proper lah. Jangan you merayau. Dia 2 orang boleh pergi makan kat kedai. Kalau macam ini you tak teruk sangat. Kalau 2 orang keluar kan, kalau you pergi keluar ramai-ramai tu kena tangkap lah nanti. Macam saya pergi keluar dekat sini, saya keluar makan dengan husband saya je. Anak tinggal kat rumah, dia orang lebih prefer nak makan tapau je. So saya keluar okey je makan kat kedai. Tapi kena berdua je lah. Kalau let's say you dengan kawan you tu kan, tak tahulah. Kalau seorang pun boleh. Seorang. Okay, dan. Tapi kena pakailah mask semua tu pergi site. Saya ada share surat kebenaran kan. Bolehlah guna. Okay. Cakap saya nak buat ni tapi jangan buat benda lain-lain lah. Okay, thank you. So ada soalan lagi tak? Tak ada. Setakat ni tak ada. Tak ada. Okay. So I rasa tak ada masalah lah. Cuma you identify tu balik lah. Kan? Dengan saya kena study hypermedia tu kan? Hypermedia library. Tengok. Try research hypermedia library. Okay, madam. Okay, thank you. Lagi next apa? Tak ada dah. Kita masuk grup lain lah pula Grup lain. So ni pukul berapa dah ni? Sekejap.
Sekarang dah masuk pukul 4 dah ni, lebih dah ni. Sekejap. Stop recording. Okay, thank you very much yang semua. Kita masuk group lain. Okay.